Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tenaga pengajar Dr. Nan Zakiah binti Megat Ibrahim dan rakan-rakan pelajar SCCA 1023 sesi April 2022. Kami daripada kumpulan 21 akan membentangkan tajuk berkenaan teori pengkayaan media. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama di sebelah kiri iaitu saudara Muhammad Rizwan binti Ishak, nombor matrik 289108. Yang kedua iaitu saya sendiri, Tajul Muluk bin Azman, nombor matrik 289225. Yang ketiga, Syam Syafiqah binti Samsudin, nombor matrik 289210. Dan yang terakhir, Sarifah Nadia binti Said Jamaluddin, 289211. Baik, di dalam topik ini akan menceritakan tentang pengenalan atau teori pengkayaan media, latar belakang sejarah teori pengkayaan media, konsep teori pengkayaan media, andaian, idea teori, bagaimana teori pengkayaan media menguruskan isu, kekuatan dan kelemahan terhadap teori pengkayaan media, dan terakhir sekali kesimpulan dia. Saya Syam Syafiqah binti Samsudin, nombor matrik 289210. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan, iaitu yang pertama, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian maklumat dan pesanan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi keadaan yang mempengaruhi, dan komunikasi dikatakan berhasil apabila terjadi persefahaman antara penerima dan pemberi isyarat dalam komunikasi sehingga tujuan utama komunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah salah satu proses penyampaian mesej kepada orang lain. Ia adalah salah satu yang amat penting apabila menyampaikan dan bagaimana orang yang menerima maklumat untuk senang difahami oleh pihak yang lain. Seperti mesej yang menghasilkan maklum balas adalah dikenali sebagai komunikasi serta mengetahui keberkesanan maklumat tersebut. Yang ketiga, menurut Muhammad 2013, komunikasi juga sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau syarat yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat organisasi. Yang last kali, ini adalah proses interaksi dan telah berlaku untuk mencapai positif untuk kebaikan bersama, antara contoh mempengaruhi tingkah laku seseorang, menukarkan reaksi keadaan fizikal, mesej yang disampaikan ada tindak balas dan bertukar maklumat antara satu sama lain ketika membalas mesej dari jarak jauh. Seterusnya, latar belakang sejarah teori pengkayaan media. Yang pertama iaitu teori pengkayaan media adalah salah satu kajian yang menerangkan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi yang memberi kesan terhadap sesuatu mesej serta bagaimana bertindak balas dalam komunikasi yang ingin disampaikan, kerana ia adalah sebuah saluran yang berlayar serta terdapat impak yang berlaku dalam mempengaruhi sesuatu komunikasi. Teori komunikasi secara dasarnya adalah penyataan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai dan membuat ramalan terhadap komunikasi. Yang kedua, bagi MS Luhan 1964, semua teknologi maklumat komunikasi meluaskan deria manusia seperti menyentuh, menghidu, merasa, mendengar dan melihat, serta individu atau masyarakat yang lain dapat maklumat dengan secepatnya mungkin kerana keberkesan teknologi sekarang boleh mempercepatkan maklumat itu tersebar dengan luas. Melihat pun salah satu akan nampak di media sosial. Yang ketiga, menurut Guy Bright 1967, teori pengkayaan media telah digunakan dan kebanyakan kajian untuk menerangkan bagaimana penggunaan teknologi yang berlainan dapat memberi kesan terhadap mesej yang ingin disampaikan. Kebanyakan waktu sekarang memang tidak dinafikan bahawa masyarakat sekarang sering menggunakan aplikasi yang menggunakan untuk komunikasi dari jarak jauh. Ia dapat memberi kesan kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi media. Yang terakhir sekali, menurut Rogers 1999, teknologi komunikasi adalah alat perkakasan, struktur organisasi dan nilai sosial yang dialami oleh individu
semasa mengumpul, memproses dan bertukar maklumat dengan individu yang lain. Antara contoh mengapa dianggap seperti itu kerana ia adalah salah satu platform yang memudahkan dalam melakukan setiap tugasan, malah memudahkan kita menggunakan teknologi untuk membantu memberi secara keseluruhan atau sebahagian keterangan atau maklumat. Seterusnya, ini adalah gambar raja yang di mana iaitu teori pengkayaan media. Komunikasi melalui email kurang memberi kesan kerana ia adalah salah satu merupakan komunikasi yang lambat maklum balas. Chatting merupakan komunikasi yang senang maklum balas dengan cepat. Ia merupakan berkesan kerana tidak dapat mendengar suara dari penerima berbanding daripada telefon. Telefon adalah yang amat berkesan dalam komunikasi. Secara umumnya kerana ia mendapat maklum balas pada masa yang sama dengan cepat serta mempunyai dua hala. Komunikasi secara bersemuka dapat mengetahui keikhlasan dan mesej yang disampaikan dapat berkesan secara depan-depan. Pada masa yang sama kita berasa selesa di setiap persekitaran kerana komunikasi bersemuka menjadi ia dapat maklum balas dengan secepat dan jelas. Mendengar apa yang disampaikan mesej, ia bergantung pada seseorang individu kerana ada yang mungkin merasa malu apabila bersemuka dan sebaliknya, sama ada individu memilih dalam menyampaikan mesej melalui chatting atau email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Ishaq, nombor metrik 289108. Saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep teori pengkayaan media. Keupayaan untuk menghantar bergantung kepada maklumat yang akan digunakan dalam masa ketidakpastian atau kesamaran. Teori ini yang juga dikenali sebagai teori kekayaan maklumat oleh Duff dan Lengel. Menurut teori ini, media atau bentuk komunikasi yang berbeza mempunyai tahap kekayaan yang berbeza dalam maklumat yang mereka berikan. Sifat media boleh disenaraikan berdasarkan keupayaan mereka untuk mengendalikan ketidakpastian atau kesamaran. Jadi kekayaan media ini dinilai dengan beberapa kriteria. Yang pertama, keupayaan untuk memasukkan fokus peribadi, iaitu setiap media mempunyai tahap tumpuan peribadi yang berbeza, terutamanya apabila media menggabungkan lebih banyak perasaan dan emosi peribadi. Mesej itu akan disampaikan sepenuhnya dalam istilah yang lebih baik. Sebagai contohnya, berkomunikasi secara bersemuka berbanding komunikasi melalui email. Kriteria seterusnya, kekerapan maklum balas. Komunikasi dianggap lengkap apabila maklum balas yang diperlukan diberikan penerimaan. Juga diambil sebagai cara memberitahu mesej diterima dengan betul. Maklum balas memastikan bahawa sebarang kesilapan dalam penghantaran boleh memperbetulkan dengan segera. Kesegeraan maklum balas dalam media merujuk kepada keupayaan media membenarkan pengguna bertindak balas dengan cepat terhadap komunikasi yang diterima. Medium harus dapat menyokong komunikasi dua hala. Seterusnya, penyampaian pelbagai isyarat. Terdapat pelbagai cara di mana medium komunikasi maklumat dicapai dan isyarat ini boleh sama ada visual atau pendengaran. Sebagai contoh, iklan tentang keburukan merokok boleh disampaikan dengan menggunakan gabungan isyarat. Skor latar belakang boleh menjadikan suram dan membosankan. Visual boleh menunjukkan seseorang menderita di atas katil hospital dan boleh dibuat dalam nada yang serius. Itu salah satu contoh dia lah. Jadi seterusnya berkaitan dengan andaian dan idea teori pengkayaan media. Teori ini pertama kali dicadangkan oleh Duff dan Lengel pada 1984. Tugas media ini sesuai untuk mengurangkan kesamaraan
dengan menjelaskan atau menerangkan data yang kompleks. Terdapat dua andaian asas teori ini. Yang pertama, teori pengkayaan media mendakwa bahawa orang akan mempunyai keinginan untuk mengelakkan kekaburan dan ketidakpastian dalam setiap organisasi. Andaian yang kedua, dalam setiap organisasi, media berbeza, berfungsi lebih baik daripada yang lain dalam tugas yang berbeza. Perkara ini disokong dengan menggunakan ilustrasi yang berbeza untuk menunjukkan bagaimana jenis media yang berbeza menyelesaikan kekaburan dan ketidakpastian dalam setiap komunikasi. Assalamualaikum, saya Sharifah Nadia binti Syed Jamaluddin, nombor matrik 289211. Saya akan membentangkan mengenai bagaimana teori boleh digunakan untuk mengendalikan atau menguruskan masalah. Okey, kebanyakan kajian telah menggunakan teori pengkayaan media dalam menerangkan kepelbagaian teknologi dapat memberi kesan terhadap mesej yang ingin disampaikan. Kepelbagaian teknologi ini dapat memberi perbezaan sama ada impak atau keberkesanan mesej dengan saluran yang berlainan. Merujuk kepada draft dan Liga 1986, kepelbagaian media mempunyai kekuatan masing-masing dan bergantung kepada kebolehan sesuatu maklumat dalam mempengaruhi pemahaman seseorang individu dalam tempoh masa tertentu. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, di mana pengkaji telah memilih 4 perbezaan saluran dalam mendapatkan keberkesanan dalam menyalurkan maklumat serta mengendalikan masalah. 4 jenis cara komunikasi yang dinyatakan adalah seperti email, chatting, telefon dan bersemuka. Melalui teori pengkayaan media, cara komunikasi dengan menggunakan email kurang memberi kesan dalam menyampaikan maklumat. Ini disebabkan oleh penggunaan email menggunakan teknik sahala dan memerlukan respon yang agak lambat dari pengguna. Bagi penggunaan chatting pula, walaupun cara tersebut merupakan komunikasi dua hala, namun cara ini didapati kurang berkesan kerana pengguna tidak dapat mendengar suara penerima berbanding dengan menggunakan telefon. Telefon merupakan medium yang berkesan dalam komunikasi sebab ia merupakan komunikasi dua hala dan maklum balas yang cepat dapat diberikan, tetapi ia tidak dapat mengesan kejituan sesuatu mesej sebab kita tidak dapat mengesannya melalui komunikasi tanpa lisan. Dalam konteks ini, komunikasi secara bersemuka dianggap sebagai cara komunikasi yang paling berkesan. Komunikasi secara bersemuka dapat mengesan keikhlasan dan kejituan mesej yang disampaikan melalui komunikasi bukan lisan seseorang. Seterusnya, kekuatan atau kelemahan terhadap teori pengkayaan media. Okey, teori pengkayaan media sememangnya satu medium yang amat sesuai digunakan untuk menyampaikan maklumat ataupun untuk menyelesaikan masalah. Walau bagaimanapun, berdasarkan penilaian yang dibuat, teori pengkayaan media mempunyai kekurangan seperti berikut. Penggunaan email yang sangat efisien dalam memastikan keselamatan sesuatu penyampaian maklumat dari diceroboh atau diketahui oleh pihak yang tidak sepatutnya. Namun, kaedah ini agak sukar untuk mendapat maklum balas dengan masa yang singkat kerana kebanyakan pengguna tidak menyemak peti masuk email dan spam email banyak digunakan untuk membuat tawaran iklan. Bagi chatting atau telefon pula, ianya sangat berkesan dalam mendapatkan komunikasi dua hala. Walau bagaimanapun, kaedah ini banyak bergantung terhadap keupayaan internet dan liputan dalam menentukan komunikasi tersebut tidak terputus dan berjalan lancar. Kawasan pendalaman merupakan tempat paling terjejas dalam menggunakan kaedah ini kerana kurangnya liputan telekomunikasi di kawasan tersebut. Sebenarnya, Assalamualaikum, saya Tajuh Muluk bin Azman, nombor matrik 289225. Sebenarnya saya akan menerangkan kesimpulan teori pengkayaan media. Okey, teori pengkayaan media merupakan sesebuah laman sosial yang mestilah mempunyai penarik minat pelawat yang mengunjungi laman tersebut. Dan di kalangan pengguna internet yang mempunyai beberapa sifat memiliki daya pujukan, gimik yang menarik, penggunaan bahasa yang tersusun dan mudah difahami. Maklumat serta multimedia yang menarik
interaktif serta sentiasa dikemaskini. Baik, sekian saja pembentangan daripada kami, kumpulan 21. Sekian, terima kasih.